Waalaikumsalam. Sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala bin Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم بسم الله ربي العظيم ورسولك Salatu wassalamu alaikum sayyidi wa sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung pembacaan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في دارين آمين يا رب العالمين. Kata Imam Abdullah Al-Haddad bahawa kamu tidak beramal pada setiap masa dengan sekira-kira cergas dan lapang. Bahkan sehingga kamu meningkatkan sedikit yang kamu lebihkan di atasnya ketika cergas dan kamu tidak mengurangkan daripadanya ketika malas. Ini Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita cara untuk beramal. Dalam amalan ni, kata Imam Haddad, kamu tidak beramal pada setiap masa dengan sekira-kira cergas dan lapang. Maksudnya jangan hanya waktu kamu semangat, kamu kuat, kamu sihat dan lapang waktu tu saya akan beramal. Bahkan sehingga bahawa kamu meningkatkan sedikit, kena slow sikit dia bunyi. Bahkan sehingga slow sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah. Bahkan kata Imam Haddad, sehingga bahawa kamu meningkatkan sedikit yang kamu lebihkan di atasnya ketika cergas, dan kamu tidak mengurangkan daripadanya ketika malas. Ini problem bagi orang yang nak beramal, nak dekatkan diri pada Allah, dia akan hadapi problem ni. Dan problem ni menjadi kebiasaan kepada orang-orang yang nak beramal, orang yang nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa masalah dia? Bila dia semangat, dia lapang waktu, dia buat banyak amal. Tapi bila waktu dia malas, dia mungkin tak berapa nak lapang waktu, dia akan tinggalkan amal ataupun akan kurangkan amal. Sebab itu kata Imam Haddad, kamu jangan beramal hanya pada waktu kamu lapang dan waktu kamu sihat, cergas, kuat, semangat. Jangan waktu ni saja, kata Imam Haddad. Yang betulnya kata Imam Haddad, waktu kamu cergas, waktu kamu lapang, di waktu lapang kamu buat apa? Tambah sikit. Dan waktu kamu tak semangat, kurang kelapangan waktu, kamu tak kurang. Okey, maksudnya macam ni. Imam Haddad ajak cara nak amal, cara yang betul dan cara yang terbaik untuk kita meningkatkan diri kita dan membersihkan jiwa kita atau mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, setiap hari kita amal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sehari 300 kali. Okey. Tetapkan 300 setiap hari. Allah senang. Waktu lapang, tak tahu nak buat apa contoh. Lapang sangat kerja apa tak ada hari ni. Anak isteri pun balik kampung contoh. Kerja pun tak ada di pejabat. Duduk rumah saja. Waktu ni buat apa? Kalau kebiasaan hari kita 300-300. Tapi hari ni lapang. Hari ni kita cergas, kita semangat. Bahkan tak ada yang ganggu kita. 300 tingkatkan lagi jadilah mungkin 1000, mungkin 1500. Sebab lapang dan cergas waktu tu dan tak ada apa gangguan. Tapi waktu mana kamu tak berapa nak cergas, tak berapa nak sihat, ataupun kamu itu tak berapa nak lapang, bahkan kamu malas waktu tu, kata Imam Haddad, jangan kamu kurang daripada jumlah yang kamu tetapkan. 300 juga. 300 juga. Kesilapan yang berlaku selalunya, dia tetapkan 300 selawat pada Nabi tiap-tiap hari. Bila dia semangat, dia tambah banyak. Bila tak semangat, dia tinggal terus, ataupun dia buat 3. Tiap-tiap hari 300, tak semangat 3. 3 pada juga tu. Tapi kurang baik. Kenapa? Dia tak konsisten. Yang terbaiknya kita konsisten dengan jumlah yang kita buat. Kita hanya tambah waktu kita lapang dan waktu kita semangat. Waktu tak semangat, waktu malas, jangan kurang daripada jumlah yang kita tetapkan. Itu yang terbaik kata Imam Haddad. Ini tariqah yang Imam Abdullah bin Al-Haddad ajak kita. Cara ulama-ulama berjaya. Ini cara ulama-ulama mereka berhasil, dapat hasil amal mereka buat tu. Kenapa? Betul cara dia. Jadi siapa nak amal cara betulnya, macam ni lah. Jadi setiap hari kita kena ada wirid harian, zikir harian, amalan harian. Paling senang saya ambil selawat juga lah. Paling senang lah. Selawat jangan tinggal, betul zikir bahmayang jangan tinggal. Paling kurang lah. Okey, selawat ni paling kurang 300 kali kata ulama. Kalau baik sehari 1000 lah. Itu sangat-sangat baik lah. Sehari 1000. 1000 pun bukan banyak mana. Kita selawat yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tambah Sayyidina boleh ya. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ini disebut selawat Jibril lah. Okey, jadi kita selawat dengan selawat ni. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Jibril selawat ke atas Nabi Muhammad dengan sirah ni. Dengan apa dia panggil apa? Selawat ni. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Disebut dalam kitab berkenaan dengan kelebihan selawat, ada satu kalam daripada Imam Sya'rani rahimahullahu taala. Kata Imam Sya'rani, barang siapa banyak mengamalkan selawat sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia orang yang dikasihi oleh semua orang. Orang kecinta pada dia. Kecuali orang-orang munafik. Orang munafik saya tak cinta pada dia. Orang beriman, orang baik-baik semua cinta pada dia. Siapa banyak selawat sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tak perlu minyak dagu, tak perlu ayat pengasih, tak perlu. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam orang ni cari nak orang kasih ya. Sebenarnya kita dekatkan daripada Allah. Cukup kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, manusia akan cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, barang siapa dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan semua orang beriman cinta pada dia. Satu ulama salihin kita tengok orang beriman cinta pada dia. Kasih pada dia. Khidmat pada dia. Kenapa? Allah dah cinta dia. Khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi Allah Muhammad dicintai oleh orang beriman. Sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi lahir lagi orang dah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kasih Allah yang paling agung. Ambil tak sembang. Apa nak? Ini semua tu. Dia nak mengaji ke dia nak kacau ni? Kalau nak ngaji tak nak kacau, pergi sana. Okey, Allah senang. Okey, jadi Allah senang. Okey, jadi okey. Allah senang. Allah senang Muhammad. Allah senang Muhammad. Jadi Allah senang Muhammad. Allah selawat pada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni bukan setakat dicintai oleh di zaman kita dan di zaman Rasulullah diutuskan. Bahkan sebelum Nabi lahir lagi orang dah cinta pada Nabi SAW. Bahkan Nabi Adam tu sendiri cinta pada Nabi SAW. Kerana Nabi Adam AS bila diciptakan oleh Allah SAW, bila masuk saja roh, ditiupkan roh, terbuka mata, Allah SWT. Dan dia bersin waktu tu, dia sebut Alhamdulillah. Dia masuk roh, dia buka mata.
Bila roh sampai sekarat, dia bersin. Bersin, dia ucap Alhamdulillah. Allahumma salli. Ini besar ni orang bersin ucap Alhamdulillah. Kenapa Nabi Adam dah buat sejak waktu mana dia ciptakan oleh Allah. Lepas tu tak sampai roh tu setengah lagi masuk, bawah tak boleh nak fungsi lagi. Sayyidina Adam AS dia nak bangun. Dia nak bangkit dah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa khuliqal insa ni'ajula. Maksud dia apa? Manusia diciptakan dia tu kalut-kalut tergesa-gesa. Manusia ni dia suka benda tergesa-gesa, nak buat apa tergesa-gesa. Itu sifat manusia biasa yang tu. Allah SWT. Okey ya. Jadi nak bangkit. Itu Sayyidina Adam. Dan bila dia buka mata, dia angkat kepala dia. Kalimah pertama yang dilihat di tiang-tiang arash adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Nabi diutuskan, sebelum makhluk pertama itu manusia pertama itu Nabi Adam diciptakan, dah tertulis dah Muhammad Rasulullah di tiang-tiang arash, dan semua di daun-daun dan juga pohon-pohon dalam syurga. Bahkan di setiap pintu syurga semua ditulis Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam terkejut, kagum. Siapa Muhammad Rasulullah, sehingga kan nama dia ada di mana saja. Dalam syurga pun penuh dengan nama dia. Allah SWT. Di pintu-pintu syurga ada nama dia. Dia tanya, akhirnya Sayyidina Adam tanya Allah. Allah ni, barulah Allah bagi tahu pada tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam AS sangat kagum dengan Nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah diberitahu tentang akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat Quran Allah sebut dalam surah apa? Allah kata, tidaklah kami utus seorang nabi, seorang rasul pun, melainkan kami mengambil daripada para rasul itu isteri. Kat isteri. Isteri itu maksud dia bini kita. Isteri ni apa? Perjanjian. Perjanjian apa? Jika seorang rasul itu Nabi Muhammad SAW diutuskan di waktu kehidupan kamu, zaman kamu, hendaklah kamu beriman dengannya dan tolong agama dia. Ikut dia. Maka semua Nabi dan Rasul buat perjanjian. Ya, kami akan ikut Nabi Muhammad. Kami akan terima Nabi Muhammad. Dan kami akan Allah SWT tolong Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Allah telah bagi tahu tentang Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad, kedudukan hebat Nabi Muhammad di sisi Allah, kekasih Allah paling agung, sehingga akan semua Nabi, sehingga Nabi Isa AS. Tapi tak semua Nabi Allah izinkan duduk di zaman Rasulullah. Allah SWT. Di antara yang akan hidup di zaman umat Rasulullah ni adalah Nabi Isa AS. Sebab itu Nabi Isa kalau turun, dia tak bawa dah kita Injil. Dia hanya ajarkan Quran, dan dia ajak orang untuk mengamalkan Al-Quran saja. Injil tak ada lah. Injil tak ada. Bahkan di antara tugas Nabi Isa nanti di akhir zaman, waktu mana Dajjal keluar nanti, last kehidupan Dajjal, Nabi Isa turun bunuh dia. Allah SWT. Lepas itu Nabi Isa akan buat kerja apa? Dia akan pergi gereja-gereja, dia akan patahkan salib. Kenapa? Itu fitnah dari diri dia. Dia hapuskan fitnah dari diri dia. Allah SWT. Sebab salib itu, dia kata Nabi Isa kena salib. Sedangkan yang kena salib itu bukan Nabi Isa. Orang yang kuat memusuhi Nabi Isa. Waktu mana orang nak tangkap Nabi Isa, nak bunuh, Allah ubah orang yang kuat memusuhi, memfitnah Nabi Isa ni, rupa macam Nabi Isa. Orang tangkap dia, Nabi Isa Allah angkat ke langit. Orang tangkap dia, tidak, aku bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa, aku ni orang lain lah. Tidak, hanya yang tipu kami. Muka sebiji macam Nabi Isa AS. Tangkap, akhirnya dia bersalib dia. Siapa dia? Orang yang Allah ubah muka dia, macam Nabi Isa. Tapi Nabi Isa Allah selamatkan dia ke langit. Itu dia panggil apa? Satu kehinaan bagi orang memusuhi Nabi Isa AS. Musuhi kekasih Allah. Allah ubah muka dia. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT macam tu. Okay, jadi Allah SWT, Nabi Isa turun nanti, dia akan hapuskan fitnah-fitnah yang ada di diri dia. Dia akan kepok berhala, dia akan hancur-hancurkan semua fitnah-fitnah tentang diri dia. Bahkan orang Nasrani, Kristian akan ramai masuk Islam nanti di zaman Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan jelaskan balik, dia akan hurai satu persatu tentang kebenaran. Akhirnya orang akan ikut. Yang guna akal lah ikut, yang guna nafsu, yang ikut syaitan, yang ikut Dajjal, yang ikut iblis tak akan terima. Bahkan mereka akan dibunuh oleh Nabi Isa AS. Okay, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata salah, dalam Sunan Tirmizi ada. Allah SWT. Nabi Isa AS bila mai nanti, dia akan bunuh. Dia akan hapuskan salib, dia akan membunuh khinzir semua dihapuskan. Lepas itu Allah SWT, orang Nasrani, orang kafir yang tak mau ikut dia, yang tak mau terima apa yang dia dibawa oleh Nabi Isa, dia pun tak boleh duduk dekat Nabi Isa. Kalau duduk dekat, mereka akan mati terkena
nafas Nabi Isa. Dan nafas Nabi Isa tu dia boleh pergi sehingga sejauh mata mandang. Kita duduk kat padang, dia nafas tu. Sejauh mata mandang kita duduk tang lapang. Ujung tu dia punya sampai ujung tu dia pergi sejauh mata mandang. Kalau ada orang kafir yang tak mau terima Nabi Isa, menentang Nabi Isa di ujung sana, mati. Dia kena lebih jauh pada ujung tu. Dia kena lebih jauh pada mata mandang. Tuan Nabi Isa duduk di Kedah, dia kena duduk di Penang ke, dia kena duduk di KL ke. Kalau dia duduk dekat, dia mati. Kalau dia main untuk terima Nabi Isa, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan fahaman-fahaman yang salah, agama yang batil, dia selamat. Itu zaman Nabi Isa alaihi salam. Sehingga kan orang kafir yang tak mau beriman Nabi Isa, mereka akan lari-lari. Duduk di penambalan dan tempat-tempat yang jauh daripada kaum muslimin. Waktu tu dunia akan kembali aman, kembali berkat. Nabi Isa akan merintah selama 40 tahun. Dan waktu itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, bumi akan berkat dan bumi akan memuntahkan semua khazanah dia. Di antara yang akan keluar daripada bumi, setiap rumah orang muslim, belakang rumah mereka akan terkeluar daripada bumi itu berbatang-batang emas. Emas tu besar-besar tiang elektrik keluar. Sehingga kan tak ada orang miskin dan tidak berfungsi dah waktu tu bank dan sebagainya. Kalau kita nak ambil emas di belakang rumah kita, contoh ambil 100 kilo, ambil tapi bagi kat orang. Orang kata rumah aku, belakang rumah aku 1000 kilo. Boleh tak ya? Sing kaya. Dan waktu itu dalam hadis sebut, waktu itu semua orang memenuhi tempat-tempat ibadat. Masjid penuh. Masjid penuh. Masjid tak had dah waktu tu, 100 orang duduk, 50 orang tak masjid penuh waktu tu. Dalam Nabi Isa alaihi salam. InsyaAllah masjid akan kembali imarah nanti. Zaman ke depan nanti insyaAllah. Jadi kita diuji sikit lah. Jadi emas akan keluar batang-batang. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Imam Tirmizi juga, kata Rasulullah, bumi akan jadi barakah kerana pemimpin adil, pemimpin jujur, pemimpin amanah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang dekat dengan Allah. Dia pula seorang Nabi, itu Nabi Isa. Sehingga kan tanaman apa saja yang ditanam di muka bumi waktu itu akan subur dan akan jadi dia panggil apa? Besar-besar. Kerana barakah. Kata Nabi SAW, buah delima nanti di zaman Nabi Isa nanti, dia ditanam pokok delima akan berbuah. Dan bila diambil kulit dia boleh dibuat tempat teduhan dan boleh duduk berapa orang buah tu. Contoh kita 4-5 orang kan. Oi, tak tahu nak teduh apa ni, perempuan tak ada. Boleh tengok kulit-kulit delima, ambil pacak atas. Boleh duduk 4-5 orang. Maksudnya buah delima macam besar. Buah delima zaman ni kita tengok kecil kan. Zaman Nabi Isa besar tu. Besar. Kalau buah durian besar lagi lah. Nak abang tu. Musang king, betul bukan musang king, mungkin beruang king lah. Dah jadi beruang king bukan musang king. Musang king kecil, musang kecil. Ini beruang king terus nanti di zaman Nabi Isa alaihi salam. Okey, jadi buah-buah yang besar kenapa? Bumi barakah, ni barakah. Bumi barakah. Sampai tahap tu bumi akan jadi sampai tahap tu. Dan itulah zaman yang paling cemerlang sekali. Zaman yang paling aman sekali, zaman paling terbaik sekali. Itu zaman Imam Mahdi dan selepas itu zaman Nabi Isa AS. Kalau kita panjang umur kita dapat lah. Tapi jangan duk niat nak makan buah kacau. Niat nak ikut Nabi-Nabi, nak ikut wali-wali, nak ikut pemimpin yang adil, nak ikut agama. Okay, kalau hidup ke depan nanti. Bukan niat nak makan buah lima, buah durian apa besar. Okay. Allah SWT. Itu besar ke jadi besar. Okay. Allah SWT. Ada dia logik saja, buah boleh jadi besar. Kita pernah tengok YouTube ke apa itu dulu. 3-4 tahun lepas ada tengok nama dah. Ada di Pantang. Di China ada satu tempat. Dia tanam macam mana tu. Buah lima jadi besar. Besar tu dah. Lima besar-besar tu. Tu orang Cina, orang kafir tanam. Maksudnya boleh jadi besar tu. Allah SWT. Bayangkan nanti seorang Rasul, seorang Nabi. Seorang yang pemimpin yang adil, yang soleh, yang Allah berkati dia. Allah berkati pemerintahan dan bumi waktu tu. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Okey ya. Macam tu. Ke zaman Nabi Isa AS. Okey, Allah SWT. Okey, jadi Allah SWT. Jadi kita kembali pada kitab kita tentang amal lah. Amal ni kata Imam Haddad, waktu lapang buat banyak sikit. Waktu malas, waktu tak larat, waktu dia panggil apa tak ada mood, jangan kurang daripada yang kamu tetapkan. Jadi kalau kita selawat pada Nabi tiap-tiap hari 300, waktu cergas, waktu rajin kata Imam Haddad tambah sikit. Dah tak ada nak buat apa, tambahlah sedikit kamu. Waktu malas, tak larat, tak cegah, malas, tak semangat, jangan kurang daripada apa yang kamu tetapkan. 300 itu juga. Okey ya, Allah SWT Muhammad. Jadi paling kurang jangan tinggal selawat pada Nabi SAW dan jangan tinggal dia panggil apa Allah SWT Muhammad, zikir-zikir lepas sembahyang.
Paling kurang istighfar 3 kali, ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Paling kurang lah yang ni amal lah. Amal yang ni paling kurang. Kalau tak ada amalan lain lah, amal yang ni cukup dah. Alhamdulillah dah. Tapi konsisten. Bukan hari ni buat, esok tak buat, lusa buat, apa dia bagi apa minggu depan tak buat pula, dah. Konsisten tiap hari. Zikir pas sembahyang tak pernah tinggal. Selawat pada Nabi Muhammad setiap hari 300. Tapi kalau boleh buat 500, 1000, 1500, 2000, itu lebih baiklah. Okey ya. Tengoklah kita kemampuan kita. Yang penting kita kena ada satu amalan yang kita tetapkan atas diri kita. Jadi kita nak cerita tadi tentang Nabi Muhammad tu dicintai, dikasihi oleh semua manusia. Lebih-lebih lagi sebelumnya. Sebelumnya pun, sebelum Nabi diutuskan pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Contoh macam Allah SWT Muhammad, rumah yang Nabi duduk waktu mana Nabi hijrah, rumah milik Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah tu dekat saya dengan masjid Nabi SAW. Tanah yang Nabi buat masjid tu. Dan tanah masjid Nabi SAW yang ada hari ni, yang masjid asal tu lah, kawasan Raudhah tu, itu tanah yang Nabi beli sendiri. Berapa dinar Nabi beli? 60 dinar lah Nabi beli. Jadi Nabi SAW bila Nabi nak buat masjid, nak buat rumah, ada orang bagi kat Nabi. Kata Rasulullah, saya ada tanah, ambillah tanah ni wahai Rasulullah. Nabi kata, aku nak beli dan aku nak wakafkan jadi masjid. Kenapa Nabi beli? Sebab Nabi nak wakafkan. Sebab Nabi tahu masjid dia akan aman dan akan terus orang mai sampai hari kiamat. Maka Nabi nak pahala berterusan. Ini bijak Nabi SAW. Itu dia tanya Abang Mi kita lah, pasal tanah tak wakaf kan ni. Okey, jadi Nabi SAW wakaf tanah masjid Nabi. Jadi kita pergi hari ni ke masjid Nabi SAW dalam kawasan Raudhah tu, itulah tanah Nabi SAW yang masih ada, yang Nabi wakafkan. Kita duduk atas tu, kita semayang, semua pahala dapat Nabi SAW. Dan kita pun akan dapat kemuliaan kerana kita pijak di atas tanah milik Nabi SAW dan Nabi telah wakafkan untuk menjadikan masjid. Okey, itu Nabi SAW. Okey, jadi Nabi SAW bila sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, apa kisah rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Dia kisah dia, rumah ni dah ada berapa ratus ton, 200 ton ke 1000 ton sebelum tu. Dah dibina rumah ni. Rumah ni dibina oleh seorang raja daripada Yaman. Raja daripada Yaman. Dia baca, dia ahli kitab lah, dia baca-baca dalam kitab, kata ada seorang Nabi akhir zaman akan diutuskan. Dia cari maklumat dalam kitab-kitab. Melalui kajian dia akan diutuskan di Mekah. Dan dia akan hijrah ke Madinah. Akhirnya, ni sebelum Nabi dilahirkan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya dia pergi ke Mekah. Daripada Yaman dia pergi ke Mekah. Dengan niat, aku nak tunggu Nabi ni dilahirkan. Aku nak beriman dengan nak tolong agama dia. Cinta. Sebelum Nabi lahirkan, orang cinta Nabi SAW. Itu. Allahumma salli ala. Jadi, Allahumma salli ala. Dia pergi ke Mekah, dia duduk punya lama. Dia duduk lama. Tapi Nabi Muhammad tak dilahirkan. Allahumma salli ala. Akhirnya dia berhijrah, dia pergi ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, dia bina satu rumah. Rumah tu yang Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari duduk. Dia bina rumah ni dan dia niat dalam hati dia, ya Allah, aku bina rumah ini supaya nanti Nabi akhir zaman bila dia berhijrah ke Madinah, dia boleh duduk di sini. Waktu tu panggil Yasrib lah. Dia boleh duduk rumah ni. Kerana walaupun aku tidak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi aku buat sesuatu yang dapat menolong agama dia. Buat tolong dia Nabi ni. Walaupun aku lepas ni tak jumpa dia. Allah. Kita pun zaman macam kita lah. Kita ni Rasulullah dah wafat. Kena fikir nak tolong apa Nabi SAW. Tengok. Sebelum Nabi lahirkan orang nak tolong Nabi SAW. Walaupun dia bukan umat Nabi. Tambah kita ni umat Nabi kena fikir setiap hari nak tolong Nabi apa. Fikir tolong Nabi. Tolong Nabi tu apa? Tolonglah sampaikan nasihat pada orang. Ajak orang pada agama. Buat baik, doakan umat Nabi SAW diampunkan oleh Allah dosa kita semua banyak. Minta Allah angkat bala kepada semua kita semua. Itu tolong. Tolong Nabi, tolong umatnya, tolong agamanya, tolong dakwahnya. Tolong Nabi SAW. Okey, jadi akhirnya Allah kabulkan niat dia. Bila dia buat rumah ni, dia duduk. Nabi tak main-main. Nabi tak lahir. Akhirnya dia buat keputusan, dia kata, mungkin bukan akulah yang Allah pilih untuk hidup di zaman Nabi Muhammad. Aku balik ke Yaman. Dia raja balik ke Yaman. Rumah tu diwakafkan untuk menjadi rumah persinggahan Nabi akhir zaman. Sehingga bersambung-sambung rumah tu. Pada orang sampailah dapat di tangan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dan bila Nabi SAW sampai kota Madinah, orang pakat seronok dan pakat tarik unta Nabi nak masing-masing tawarkan rumah dia lah untuk Nabi duduk. Sebab Nabi tak ada rumah. Hijrah macam tu lah, selai sepinggang. Sahabat-sahabat lain banyak tumpang rumah orang lah. Sahabat lain banyak tumpang rumah orang.
Allah SWT. Dan betapa kuatnya kecintaan umat Islam pada waktu itu yang dididik oleh Nabi Muhammad, sampai bila orang Muhajirin daripada Mekah pindah ke Madinah, orang Muhajirin pindah ke Madinah, ada yang tak ada isteri, ada yang ditinggalkan isteri, ada yang isteri dia kafir, maksud dia tak ikut dia Islam, ikut Nabi SAW. Sampai ke Madinah, orang Ansar ataupun orang Madinah sambut para sahabat Nabi ni dengan suka, dengan sayang, dengan cinta, sebab Nabi yang didik semua ni, kecintaan semua sahabat. Ada sahabat yang sangat cinta pada orang yang berhijrah ke Madinah, ada yang bawa isteri dia 4 orang, ada yang ada isteri 4 orang dan sebagainya. Dia kata apa, ni semua isteri ku, engkau pilih engkau nak yang mana, aku ceraikan dia, bagi kepada engkau. Sampai tak tu. Ada yang dia kata, wahai sahabatku, aku ada perniagaan yang banyak, engkau ambil setengah dari perniagaan aku, setengah dari bisnes aku ambil. Ada yang mai, wahai ni, aku ada kebun ambil kat engkau. Bagi. Sebab apa? Tolong, sebab orang yang berhijrah pada Mekah tak bawa apa. Saya sepinggan dizalimi di sana Mekah. Madinah ni banyak orang kaya lah, orang yang miliki itu dan ini. Kita agak boleh buat begitu. Bini aku ada 4 ni, yang pilih yang mana? Kalau kita tengok 4 ni hak mana tak apa nak aku nak mau, hak mana hak beletiak banyak, hak mana hak menyemak saya, kita betul, dia tak mana elok. Pilih saja. Nak bagi yang terbaik untuk saudara dia. Di zaman Rasulullah SAW, kecintaan kuat pada semua mukmin. Zaman kita boleh tengok akhir zaman, penyakit umat akhir zaman, saling tindas menindai, tipu menipu, semua masing-masing nak naikkan diri dia, nak duit, nak harta, nak nama, nak pangkat. Walaupun boleh tindas orang, walaupun bunuh orang, walaupun fitnah orang, silakan. Penting bisnes aku naik, nama aku naik, duit aku ada. Alhamdulillah. Zaman dulu mengutamakan saudara. Beriman tu mengutamakan saudara dia. Fikir keselamatan orang lain. Orang ni tak ada, selamatkan diri dia. Selamatkan diri dia. Okey tak fikir dah orang. Maksudnya makin hilang kasih sayang sama kita umat Islam. Macam mana kita nak wujudkan balik kasih sayang sama kita? Kena hadir balik ilmu dan kena buat majlis-majlis cerita balik tentang kecintaan yang Nabi Muhammad ajak. Cerita balik tentang hidup para sahabat macam mana. Supaya kita insaf, astagfirullah, kita jauh dah ni. Yang kehidupan Nabi dan para sahabat, astagfirullah. Macam tu. Jadi kena buat macam tu balik majlis macam tu. Jadi bila Nabi SAW sampai ke Madinah, orang berkat tarik unta Nabi. Semua tawarkan rumah dia. Wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Wahai Rasulullah, duduk rumah saya. Berkat tarik unta Nabi SAW. Nabi kata, jangan kamu tarik dia, unta ni. Allah SWT. Unta yang Nabi bawa waktu ni nama dia Al-Qaswa. Warna putih dia, Qaswa. Nabi kata, jangan kamu tarik dia. Kerana unta ini, dia diarahkan oleh Allah SWT. Biar dia nak berhenti di mana. Di mana dia berhenti, di situlah aku akan buat masjid. Dan di situlah aku akan duduk. Ini bijak Nabi SAW. Dan ini Allah SWT, betapa Allah SWT hebatnya perancangan dan aturan Allah pada Nabi SAW. Kalaulah Nabi yang pilih nak duduk kat mana, mungkin ada satu perasaan di kalangan para sahabat. Para sahabat, Nabi tak mau pilih rumah aku sebab rumah aku tak elok kot. Itu elok je. Tak pun itu ada bagi apa-apa kat Nabi lebih kot, tu Nabi utamakan dia. Tak. Bila unta yang pilih nak duduk mana, orang kata apa? Dah unta. Takkan orang nak marah unta. Apalah unta ni, kau tak fikir ke apa berhenti tang ni? Unta orang tak tahu lah unta. Bahkan Nabi kata, biarkan unta ni, kenapa Allah yang atur dia. Allah yang arahkan dia nak ke mana. Allah, bukan aku, Allah, Nabi kata. Akhirnya Nabi biarkan unta dia. Jalan, nama Qaswa. Tapi Nabi duduk di tempat, dan tempat tu berbetulan dengan depan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tu Nabi duduk di situ. Dan dekat situlah Nabi bina masjid. Nabi beli tanah, Nabi wakafkan tanah. Jadi rumah ni yang Nabi duduk ni, kenapa unta tepi cari rumah tu? Kerana Allah nak tunaikan nazar dan juga niat seorang raja daripada Yaman yang ratusan atau berapa ribu tahun sebelum Nabi diutuskan, dia dah niat, dia bina rumah niat, aku nak Nabi duduk sini, nak tolong Nabi akhir zaman. Kalau aku tak boleh jumpa dia, tapi aku khidmat pada dia, tolong dia. Akhirnya unta tu ke situ. Kenapa Allah tunaikan niat orang sana, orang yang terdahulu. Akhirnya Nabi duduk di situ. Itu Nabi SAW dicintai oleh semua manusia. Okay, sejak Nabi dilahirkan, waktu Nabi hidup, selepas Nabi wafat, sehingga hari kiamat, terus Nabi dicintai oleh orang semua. Satu orang yang amalkan salat pada Nabi SAW, dia pun dicintai oleh orang. Dicintai oleh orang beriman. Kenapa? Karena dia ada hubungan hati dengan orang yang dicintai oleh orang lain. Nabi SAW. Rahmat, dia akan dapat rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang Rasul. Sehingga orang beriman mencintai dia juga. Itu perbanyakkan salat pada Nabi SAW. Kalau kita ada masalah banyaklah hidup kita lah ni, serabut dengan anak bini, serabut dengan bisnes, serabut dengan kerja, selawat pada Nabi SAW.
Karena selawat itu adalah rahmat. Siapa selawat pada Nabi Muhammad dapat rahmat. Dan orang yang dapat rahmat, kasih sayang Allah adalah rahmat tu. Siapa dapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allahumma selamat. Dunia selamat, di akhirat selamat. Ada masalah, dia jalan keluar. Allah cinta, Allah tolong. Allah bantu. Selawat pada Nabi SAW. Okey, di zaman penuh dengan balak, musibah, penuh dengan kebencian, pemusuhan, penindasan, kezaliman, kita cari rahmah, cari kasih sayang. Nabi SAW dapat menguasai hati manusia bukan dengan harta Nabi. Bukan dengan harta Nabi. Bukan dengan askar yang Nabi ada. Tak. Nabi kuasai hati orang. Sampai Nabi dapat kuasai satu buah negara waktu tu. Dengan apa? Dengan kasih sayang Nabi buat. Kasih sayang. Buat kasih cinta. Buat cinta. Sebarkan cinta. Satukan hati orang dengan kasih sayang. Itu kekuatan yang Nabi bawa. Allah SWT. Jadi kalau kita nak umat Islam kembali kuat, persaudaraan, kasih sayang sama kita, kesatuan. Satu tanam balik kasih sayang yang Nabi tanamkan dulu. Tapi mestilah kasih sayang ditanam ni kasih sayang kerana Allah dan Rasulnya. Kan kerana sebab kumpulan kita. Oh, dia tu bukan geng kita, tak sayang. Oh, dia tu bendera tak sama kita. Bukan begitu. Siapa yang mengucap syahadah, solat adat kiblat, semua kita cintai, kita hormati. Kalau dia jahat, dia buruk, Allah SWT, kita doakan dia hidayah, kita nasihat dia, kita bimbing dia ke jalan Allah. Kalau dia orang soleh, kita cintai dia, kita tolong dia, kita khidmat pada dia. Itu saja. Bukan orang soleh kita musuhi, orang jahat kita hina lagi. Bukan contoh. Macam tu. Tengok ahli maksiat. Apa ni, mereka ni tak buat maksiat, awak tak jadi macam ni. Dah. Doakan mereka. Bagi salam, akhlak dengan mereka. Hormati mereka. Mereka pun umat Nabi SAW. Ya, kita tak rida dengan maksiat mereka. Tapi diri mereka tetap bernilai. Mereka umat Nabi SAW. Mereka tetap mulia sisi Allah SWT. Mereka anak Adam. Laqad karamna bani Adam. Allah yang sebut dalam Quran. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Kami muliakan anak Adam. Jadi jangan kita menghina-hina ahli maksiat tu. Yang sepatutnya kita membimbing dia, mengambil pengajaran. Aku jangan jadi macam ni. Berdoakan dia. Macam tu. Maksud dia menghina, tapi kita jangan hina diri dia. Perbuatan dia, sifat dia menghina. Okey ya. Tetapi kalau kita bimbing, itulah akhlak Nabi SAW. Nabi SAW macam tu. Jangan kita mudah pandang hina orang. Terutama orang miskin. Ada video baru ni viral ke? Kita tak tengok video tu, tapi orang lah cakap, dia hina apa? Orang miskin apa? Dia hina apa? Saya benar-benar tu saya tak dengar lah. Kita kesian, rasa kesian. Tak dengar tu yang kita tengok. Tak dengar tak apa. Cukup kita cerita, orang cerita cukup. Itu tak ada rahmah. Tak ada rahmah, na'udzubillah. Semoga Allah hidayah pada dia. Macam tu. Orang kaya kena pandang senuzan pada orang miskin. Kerana orang miskin kadang lebih baik pada dia. Orang miskin tak payah masuk syurga, senang. Tak ditanya banyak. Seperti guru kami sebut, kami mengaji di Tarim, guru kita sebut, dia kata setengah orang dia seronok anak kaya. Padahal kata dia, bila dia kaya, tanggungjawab lagi banyak. Dan Allah nak tanya dia tu lagi banyak. Kalau orang miskin, tak tanya banyak. Tanggungjawab tak banyak. Dia tak perlu fikir orang miskin yang lain. Kenapa? Dia cukup untuk diri dia. Orang kaya, kalau ada orang miskin yang dia tak tunaikan hak dia, orang yang perlukan tunai hak, nanti kena azab nanti akhirat. Ditanya satu persatu. Harta dia daripada mana, bersumber mana, itu dan ini. Orang miskin, sendiri, cari sendiri. Dan minta sedekah saja. Allah SWT. Tidak haram, halal. Halal untuk dia. Orang kaya, bisnes besar-besar, kadang ada riba sikit, kadang ada tipu orang sikit. Yang tu yang kena azab teruk. Dunia sat saja, kaya pun berapa lama kita boleh kaya. Akhirat penting. Akhirat penting. Kadang-kadang orang miskin tu lebih mulia daripada orang kaya. Tapi bila orang kaya tak sedar diri, orang ada duit, orang ada nama tak sedar diri, dia pun kadang-kadang menghina pula orang yang rendah, orang miskin. Padahal dia tak tahu. Kata Allah SWT, yang dia hina itulah yang mulia. Bahkan kadang lebih mulia daripada dia lagi. Tapi tak tahu, jahil. Na'udzubillah. Kita minta hidayah lah pada dua-dua pihak macam tu. Okay, nak buat macam mana? Akhir zaman macam tu. Akhir zaman Nabi kata akan muncul satu zaman manusia penuh dengan kemarahan. Dia panggil apa? Rusuhan. Zaman orang tak boleh nak kawal diri dia. Di zaman ni. Allah SWT. Okay, ya. Sebab dia tu ada. Sebab dia tu macam-macam. Tapi inilah zaman ni. Tapi kalau kita boleh kawal diri kita boleh sabar, rida, kita mengaji, kita penuhkan diri kita dengan kasih sayang, insya-Allah kita akan selamat. Okey ya. Ni zaman lah ni, bila orang nak tunjuk perasaan, orang nak luahkan perasaan, kita jangan ikut. Kan semua kita boleh ikut. Bila orang luah perasaan di Facebook, hantam satu pihak, semua bakal hantam, jangan. Kan semua kita boleh hantam. Ada yang tak boleh kita cakap langsung, ada yang tak boleh ulas langsung, ada yang tak boleh komen langsung. Kan semua. Bahkan hampir 70% ke 90% isu yang berlaku setiap hari ni jangan kita masuk campur. Kebanyakan kita tolak. Aku tak mau ambil tahu. Aku tak mau ambil tahu. Aku tak mau ambil tahu. Kalau kita ambil tahu, kita lagi pening. Bila isu, mula-mula kita nampak isu tu jelas macam seorang ni betul. Tengok, keluar lagi isu yang baru.
makin tambah isu, makin akhirnya kita keliru. Tak payah, tinggalkan. Allah SWT. Tinggalkan saja. Dan tinggalkan dan kita husnuzan pada pihak-pihak yang bergaduh ni. Yang kedua, kita doakan mereka saja. Cukup selesai. Tapi kalau isu agama, orang hina agama, isu jelas melanggar hukum, syariat dan sebagainya, benda yang perlu kita cakap, khususnya ustaz-ustaz contoh, cakap lah. Tapi kalau pergaduhan dua belah pihak, kadang sebab bisnes ya, kadang sebab nama, kadang sebab dia panggil apa, kumpulan mereka saja, settle lah masing-masing. Jangan terlibat. Okey ya. Allah SWT. Setiap hari makin bertambah fitnah, makin bertambah kekeliruan. Cuma kita jangan terlibat. Kalau kita terlibat, kita akan hidup suasana tak tenang. Siapa nak selamat waktu ini, dia kena elakkan diri dia daripada terlibat ambil tahu tentang fitnah-fitnah yang berlaku ni. Fitnah ni apa? Isu-isu tu lah fitnah. Jangan ambil tahu. Baca pun jangan, ikuti pun jangan, like pun jangan, komen pun jangan. Kita akan hidup tenang je. Kalau kita ambil tahu, cuba nak baca, cuba nak berpihak pada satu pihak, kita akan keliru. Kita akan makin jauh, kita akan makin marah, kita akan makin tunjuk perasaan. Alhamdulillah. Dan syaitan akan ambil kita waktu tu. Bila kita perasaan dari kawan, syaitan akan masuk dalam diri kita. Syaitan akan masuk dalam diri kita, dua perkara kata ulama. Ini ulama-ulama yang pandai bab syaitan perubatan lah Islam ni. Yang pertama, sebab kita terlampau marah. Yang kedua, sebab kita terlampau sedih. Dua ni ruang syaitan, akan terbuka ruang untuk syaitan masuk. Akan sesatkan kita, akan kuasai diri kita, akan duduk dalam diri kita, akan rosakkan hidup kita, akan stres dengan kita lagi. Kalau kita sedih lagi sampai bunuh diri. Macam tu. Jadi jangan terlampau stres, terlampau tunjuk perasaan pada waktu ni, dan jangan terlampau sedih. Hidup macam mana yang Rasulullah ajak, yang agama ajak. Tenang, ridha, sabar, berpada apa yang ada, cukup pada apa yang ada. Jangan terlalu tamak. Apa yang belum kita dapat, serah pada Allah dan doa saja kepada Allah. Allah SWT macam tu. Okay, ya. Bila tengok dua puak Islam Muslimin bergaduh, husnuzan, jangan berpihak pada mana pihak. Kita tak tahu mana betul. Dan kita serahkan pada Allah, doakan hidayah, selesai. Hidup senang ya, relax aja hidup. Allah SWT. Dan syaitan payah nak masuk dalam diri kita. Kenapa? Kita tak terlalu tunjuk perasaan, tak terlalu marah dan tidak terlalu sedih. Ada sedihnya. Hidup akhir zaman ni kena banyak panduan lah. Tidak ada kita hanyut lah. Bahkan orang alim sendiri hanyut. Kata Al-Habib Bakal Adni, bahkan ulama di akhir zaman ni, ulama sendiri tak tahu mana betul yang salah. Ulama sendiri. Jangan hati-hati. Jadi bukan semua ulama yang dapat mengetahui yang ni betul, yang ni salah. Ada juga yang tak dapat tahu. Kenapa fitnah akhir zaman dia macam malam gelap gelita, kata Nabi SAW. Kaqita'il lil muslimah, macam malam gelap gelita. Sampai ada orang tak perasan langsung. Dia banyak ilmu tapi dia tak boleh baca yang mana betul, mana salah. Kerana ada kekurangan di diri dia tidak ada ilmu tentang alamat kiamat dan fitnah akhir zaman. Tak boleh nak baca keadaan. Dia tak tahu pendirian yang Nabi ajak di akhir zaman macam mana. Atau pentingnya ilmu-ilmu keadaan fitnah akhir zaman. Alamat-alamat kiamat. Ilmu-ilmu disusun oleh Al-Habib Bakal Adni, fiqh tahawulat. Itu sangat penting. Itu cerita saya dah apa akan berlaku dan kau nak buat macam mana. Kau pendirian kau macam mana. Apa permainan syaitan pada waktu itu? Apa permainan tentera Dajjal dan syaitan? Apa permainan orang kafir dan juga pemimpin dunia waktu itu yang mencatur dunia ni dengan kejahatan? Kau nak buat macam mana waktu itu? Macam mana kau nak keluar ambil perancangan dia? Nak ngaji tu? Ada. Okey ya. Pendirian di akhir zaman. Dia panggil mauqif. Pendirian di akhir zaman. Allah SWT. Okey ya. Semua diajak oleh Nabi SAW. Tapi bagi kita yang terlihat ulama-ulama, orang alim, ustaz yang terjatuh dalam kebatilan, kita husnuzan, mungkin mereka tak perasan tu. Fitnah sangat gelap. Husnuzan lah, mungkin mereka ni berasa mereka betul lah kot. Itu doakan mereka hidayah cukup lah. Kalau kita mampu untuk pinasihat, berbincang, silakan bincang. Tapi kalau kita tak ambil tahu langsung pun tak apa, tinggalkan terus. Sebab ni fitnah macam gelap malam gelap gelita, kata Nabi SAW. Tengok orang alim sendiri jatuh, boleh jatuh, tambah kita macam mana. Jadi sebab tu perlunya pertolongan Allah, perlunya ilmu, perlunya hidayah, perlunya selawat pada Nabi SAW, kita nak rahmat. Tu ni. Tidak, kalau tanpa rahmat Allah kita pun hanyut. Alhamdulillah. Kita tak tahu ke depan fitnah ke depan kita macam mana. Lah kita mungkin kita nampak aku boleh elak gini. Ke depan boleh elak, tak tahu. Sebab itu penting rahmat Allah, pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah hanyut kita. Kita tak merendahkan mana-mana orang alim, cuma habaq realiti zaman ni. Jatuh. Tak perasan betul salah, hak dan batil. Jadi Allah SWT, kita berdoa saja pada Allah, dan kita husnuzan pada orang yang terjatuh, yang terhanyut dengan fitnah akhir zaman.
Kadang-kadang mereka pergi bela orang zalim. Kadang-kadang pergi bela pula orang kafir yang mencatur dunia. Bela pula. Sokong pula. Seolah macam sembah pula, ikut semua apa saja. Tanpa gunakan akal untuk siasat betul ke tak. Ikut saja. Seperti Nabi SAW hadis, sungguh umat ni akan ikut satu kaum sehingga mereka masuk dalam lubang bewak pun mereka akan ikut. Itu hadis. Akhir zaman. Penyakit umat akhir zaman. Kata para sahabat Rasulullah, siapa mereka tu? Adakah Yahudi Nasrani? Nabi kita siapa lagi kalau bukan Yahudi Nasrani? Siapa mencatur banyak dunia ni? Yahudi Nasrani lah. Hati-hatilah bila diperkeluarkan satu kenyataan, satu fakta, hati-hati. Hati-hati. Jangan kita ikut semua, ikut sampai lubang bewak pun kamu ikut kata Nabi SAW. Apa maksud sampai lubang bewak kamu ikut juga? Kata Nabi, kata ulama, seperti kita mengaji kitab Fitahulat, maksudnya umat akhir zaman akan ikut Yahudi Nasrani yang mencatur dunia dengan kejahatan. Mereka ikut tanpa gunakan akal. Mereka ada akal, tapi mereka kata, kita ikut pakar je lah. Kita ikut pakar je lah. Kan mereka ada pengiktirafan. Kita ikut saja lah. Tak guna akal. Dan apa maksud lubang bewak? Bila mula ikut Yahudi Nasrani, tak ada jalan keluar. So, lubang bewak kalau masuk, ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Lubang bewak dia lubang depan lah. Belakang tak ada. Maksudnya apa? Bila dia masuk, dia gelap dalam tu. Dia tak ada pintu keluar. Akhirnya, dia dikuasai oleh Yahudi Nasrani 100% total habis. Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Allah SWT. Dan kita pandanglah, kalau ada orang terikut macam tu, kita pandanglah mungkin mereka itu dizalimi saja. Mereka itu dizalimi akal mereka. Kita faham itu cukup lah. Yang penting kita husnuzan. Yang maki sama kita, dengan hina sama kita. Yang kata, apa ni ulama buat sini apa ni? Husnuzan cukup lah. Mungkin mereka tak perasan, tersilap kot ataupun terzalim akal mereka. Mereka didatangi oleh pakar itu pakar ini, menekan dia kata ini, akhirnya dia terima. Allah SWT. Okey ya. Akhir zaman eh. Jadi kita mohon pertolongan daripada Allah untuk Allah selamatkan kita, hidayah kita macam tu. Di samping itu sunuzan. Dan jangan risau, ulama yang pegang atas kebenaran tu sangat banyak. Jangan nak kata tak ada ulama betul. Ulama yang pegang kebenaran masih banyak, ramai lagi. Ikutlah. Mintalah pertolongan pada Allah, minta Allah tunjuk kita siapa dia. Munajatlah kepada Allah. Solat hajat, ya Allah, bagilah tunjuk aku mana ulama yang betul aku nak ikut akhir zaman ni. Solat istikharah, solat hajat. Ya Allah, kurniakan aku mursyid. Ya Allah, tunjukkan mursyidku, murabbiku yang boleh selamat aku di akhir zaman. Minta lah. Banyak lagi, ramai lagi. Kadang duduk sekeliling kita kita tak perasan. Okey ya. Jangan duduk tengok buruk semua, tengok yang baik tu banyak. Positif kena banyak. Seperti mana positif Covid banyak ni, kita kena positif banyak juga lah ni. Okey ya. Positif Covid banyak, kita lagi kena positif hidup. Tapi positif. Jangan negatif, jangan macam mana ni, tekanan. Positif saja, tak apa. Dunia macam ni, akhirat nanti insya-Allah. Akhirat penting. Positif ya. Ketahuilah bahawa bersegera kepada perkara-perkara baik dan memelihara ibadat-ibadat dan terus-menerus di atas taat adalah perangai para nabi dan para wali pada permulaan dan penghujung mereka. Okey. Segera buat benda baik. Contoh rasa nak main ngaji terus. Contoh Abang Mi ajak, jom ngaji, rasa ngaji. Contoh. Esok rasa pergi, jaga. Esok syaitan main tarik. Esok syaitan kata apa? Hari ni tak boleh pergi lah. Ada kerja lain. Kalau rasa nak pergi terus. Segera buat baik, segera pergi ngaji, segera buat ibadat. Pasal apa buat terus? Sebab takut syaitan main lagi dia tarik. Nampak dia segera minta. Segera buat baik, segera. Ada tak ada yang tunda, nampak budak-budak macam budak-budak nak segera kan dapat tengok. Tak nak makan, ayah nak lah tu juga dapat. Kita kalau nak betul-betul nak berjalan ikut para nabi, para wali, buat baik ni kena segera, kata Imam Haddad. Kalau tunda ya, syaitan ambil kita. Guru kami selalu pesan, hak pertama tu yang lintas hati kita ada daripada Allah, yang kedua daripada syaitan. Contoh, petang-petang dah ngaji. Petang ni ngaji. Betul-betul nak pergi ngaji. Dia tengah siap lah ataupun rehat sat. Mai, dia kata apa? Maring pergi dah. Hari ni tak apa pergi, selang tak apa, dia tak. Esok boleh pergi lagi. Dan dia kata tak apalah hari ni, hang pun tak apa nak lahat. Kalau pergi pun tak apa nak khusyuk ngaji, tak apa nak sedap badan. Lebih handuk hang bagi sihat elok, esok hang pergi lagi seronok ngaji. Sihat betul-betul. Nak terima yang mana? Yang pertama kata pergi ngaji. Tak larat ke apa ke. Allah senang amat. Pergi saja. Yang kedua kata apa? Rehat dululah, tak apa. Esok pada juga. Jangan kalut sangat. Pakai yang pertama kata ulama.
Kerana yang pertama tu daripada Allah, yang kedua tu daripada syaitan. Contoh kita nak zikir lah. Saya pergi 10 zikir ni. 10 malam ni zikir habis-habis layan orang pun semua. Zikir kot. 100 kali tak 300 kali selawat. Sebab ustaz tu 300 kali paling kurang. Elok nak kat OK10. Mai lintasan kedua. Dia kata apa? Kalau OK10 ni tidur awal bagus kata dia. Sebab saya bangun ke-3 zikir lagi sedap betul tu. Tidur dulu saya baru bangun selawat. Sebab saya kalau selawat OK10 saya tak larat subuh sampai bangun kata dia. Tidur lagi bangun ke-4 tahajud boleh, selawat boleh, subuh boleh. Tidurlah kata dia. Tidur dulu. Nak pakai mana pakai pertama. Selawat terus tak baru tidur. Kalau pakai kedua tahajud pun tak bangun, selawat pun tak, subuh pun lajak. Jaga. Kata ulama, hak kedua tu selalu daripada syaitan. Macam selalu kita nak sedekah. Tengok orang susah duk orang tu. Bagi kat dia RM5 lah. Tengok sekali lagi main lintasan kedua. Tapi nampak macam tak apa nak betul orang ni. Tak usah lagi lah, tak usah bagi lagi lah. Pilih lah. Orang lain pun bagi, ramai dah orang bagi dia. Hang bagi pun dia orang banyak dah orang bagi dia. Hang tak bagi pun tak apa. Hang tak bagi pun tak apa. Nak pakai mana pakai pertama. Bagi terus. Tanpa fikirkan orang dah bagi ke, dia dah kaya ke, bagi saja. Kerana bila kita sedekah pada orang, Allah akan bagi kita ganjaran. Bukan pada orang tu. Orang tu dapatlah duit, tapi kita dapat pahala syurga, keselamatan dari neraka. Itu kita nak. Okey ya. Murah rezeki, selamat kita macam tu. Jadi kata Imam Haddad, segera buat perkara baik dan jagalah ibadat, pelihara ibadat kamu, jaga. Dan terus menerus di atas taat. Terus taat saja. Kalau jatuh dalam maksiat pun taubat pada Allah. Jatuh taubat pada Allah. Jangan putus asa untuk taubat pada Allah. Kadang beribu kali jatuh dalam maksiat, tapi beribu kali kena taubat juga. Bangun terus, bangun terus, bangun terus. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, kadang-kadang kamu beribu kali jatuh dalam maksiat, tapi kamu kena ingat, kamu kena ribu kali juga taubat. Dan bagus kamu sentiasa taubat. Jatuh banyak kali, taubat tak berhenti. Taubat juga, taubat juga. Bagus kerana apa? Mudah-mudahan akhir kamu taubat. Jatuh maksiat dia taubat. Jatuh lagi maksiat dia taubat. Tak putus asa, taubat. Harap bila kita selalu taubat, harap akhir umur kita taubat. Akhir taubat. Tapi kalau tak taubat, biar maksiat, takut-takut mati mai waktu maksiat. Mati su'ul khatimah. Okey ya, macam tu. Jadi taat, segera buat perkara baik, jaga ibadat, ini adalah perangai ataupun sifat para wali, para nabi pada permulaan. Permulaan para nabi dan para wali, mereka ibadat. Juga penghujung mereka, perakhiran mereka. Mereka tak pernah tinggalkan ibadat dan jaga ibadat mereka. Kerana mereka itu searif-arif makhluk dengan Allah. Mereka orang paling kenal Allah. Para nabi dan para wali. Maka tidak diragukan mereka itu paling kuat ibadat dari kalangan makhluk dan paling taat dan paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah pada petang ni kita ada tajaan. Pertama kira daripada Bangi Selangor. Saya minta Ustaz doakan kuatkan iman, taqwa saya kepadanya. Saya ada soalan, apabila kita selalu menangis ketika solat mengenangkan dosa, tiada sebab tiba-tiba menangis, adakah itu nafsu? Tengah semayang tiba-tiba menangis, teringat dosa. Tak apalah. Yang penting kita menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengah semayang kita menangis, teringatkan dosa kita, macam mana kita nak buat? Kita hadirkan dalam hati kita, kita harap dengan solat ini Allah hapuskan dosa kita. Dan kita pandang bahawasanya Allah sayang kita kerana walaupun kita berdosa banyak, ya Allah masih lagi taufik hidayah untuk kita hadap dia, untuk kita sujud pada dia. Itu satu kemuliaan yang Allah beri pada kita. Dan solatlah pada waktu itu dengan rasa takut pada Allah, rasa agung Allah dan rasa hina diri kita dengan dosa pada Allah. Itu hakikat khusyuk dalam solat. Dan itu bukan nafsu. Kalau nafsu ni maksudnya apa? Kita teringat selain Allah. Teringat sebenarnya benda yang menyebabkan kita ni makin besar diri, makin lupa Allah, makin jauh. Jadi kalau teringat dosa ini menyebabkan kita rasa hina, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus ya. Macam tu saja. Seterusnya yang kedua, daripada Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan anak saya Muhammad Imtiaz limpahkan taufik hidayah mengenal Allah, menjadi orang yang saleh dan suka melakukan taat pada Allah Rasul. Amin. Semoga Allah kurniakan. Seterusnya hamba Allah dari Kota Baru Kelantan, semoga sahabat saya Luqman Marwan bin Muhammad Zahir sekeluarga Suhana binti Syashim dikurniakan kesembuhan dari COVID-19. Amin. Allah angkat segala wabak. Allah beri kesihatan kepada mereka yang sedang berada di hospital ataupun di mana-mana tempat yang sedang mengalami kesakitan, khususnya wabak-wabak yang ada pada hari ini. Yang kedua, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah, dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik. Amin. Seterusnya Ustaz Muhammad Akmal Rushdi bin Akram Zaki pada Bandar Baru Bangi Selangor, minta Ustaz mendoakan
dapat keridaan, keberkatan rezeki, pandangan rahmat, makrifat Allah, mendapat taufik menuntut ilmu dan mengamalkan sepanjang hidup, mendapat husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kurniakan semuanya niat-niat dan juga hajat. Yang nikdah Hana binti Megat, suami, anak-anak, ibu mertua, arwah ibu bapa dan arwah bapa mertua dari Jitra Kedah. Amin. Semoga Allah sampaikan juga pada arwah yang diniatkan. Dan doakan kami sekeluarga mendapat bimbingan Allah dalam mengenalnya. Amin. Yang terakhir, Najihah Abdul Jalil daripada Selangor. Doa supaya Allah angkat sihir dan bertemu jodoh dengan orang yang beriman. Amin. Semoga Allah pemudahkan dan semoga Allah kesihatan daripada segala sihir, segala kejahatan daripada makhluk. Dan semoga Allah SWT beri kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Dan semoga Allah beri ketabahan kepada mereka yang diuji dengan wabak, diuji dengan kesakitan, yang terpisah dengan ahli keluarga. Dan semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk menjaga amal soleh kita, khususnya salawat pada Nabi SAW setiap hari, khususnya zikir selepas salat dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga amal-amal sunnah daripada Nabi SAW. Semoga Allah SWT jadikan kita istiqamah, beri taufik hidayah, dan Allah ampunkan segala dosa kita. Allah kurniakan taubat kepada kita dan Allah terima taubat kita. Semoga Allah beri taufik hidayah dan keabunan semua kaum muslimin. Semoga Allah satukan hati kita dengan kasih sayang, dengan kecintaan, dengan hormat menghormati, dengan saling tolong menolong di atas kebaikan dan taqwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.